Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah kerana pada malam ini dapat lagi kita bertemu bersua muka, dan insya-Allah kita akan sama-sama menyambung kisah pengalaman Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril yang naik ke beberapa lapisan langit. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita mengimbas kembali pengisian kita dalam kuliah yang lalu. Semasa baginda Rasulullah SAW berada di langit yang pertama, dia ada terjumpa dengan beberapa pengalaman yang ganjil, yang menghairankan. Antaranya baginda melihat sekumpulan manusia memakan daging yang busuk, sedangkan di atas meja yang lain ada daging yang elok. Apabila ditanyakan kepada malaikat Jibril, rupa-rupanya mereka itu ialah gambaran umat Nabi Muhammad yang memakan barang-barang yang haram. Seolah-olah mereka ini makan daging yang busuk. Kemudian di langit yang pertama juga, baginda Rasulullah bertemu dengan satu kumpulan manusia yang perut mereka sama besar dengan rumah. Perutnya besar, jadi mereka ini susah nak berjalan. Setiap kali nak berjalan, nak bawa perut yang besar sangat itu menyebabkan mereka ini tersungkur. Bila nak berjalan saja tersungkur. Siapakah mereka ini? Malaikat Jibril bagi tahu mereka ini ialah umat Nabi Muhammad yang memakan riba. Selepas itu Nabi Muhammad berjumpa pula dengan satu lagi peristiwa ganjil, di mana baginda melihat sekumpulan manusia yang bibir mereka macam bibir unta, mulut mereka macam mulut unta. Kemudian mulut yang macam mulut unta ini dibuka pula dan dimasukkan bara api ke dalam mulut itu tadi. Bara api yang sangat panas ini bila masuk ke dalam mulut, terus dia tembus badan, keluar ikut bawah. Punya panasnya. Siapakah mereka ini? Tidak lain mereka ini ialah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Kemudian Nabi Muhammad di langit pertama itu terjumpa pula dengan sekumpulan wanita yang tergantung dengan payudaranya. Tanya pula Nabi Muhammad, siapakah wanita-wanita ini? Mereka itu ialah kaum wanita yang melakukan zina. Dan akhirnya Nabi Muhammad melihat sekumpulan manusia yang memotong daging badan mereka sendiri. Lepas dia potong daging badan sendiri itu, ambil daging itu dan makan pula. Potong daging sendiri makan. Siapakah mereka ini? Inilah gambaran orang-orang yang suka buat fitnah dan juga orang-orang yang suka mengumpat. Setelah habis langit pertama, jumpa dengan Nabi Adam dan melihat peristiwa-peristiwa ganjil tadi, Nabi Muhammad SAW pun dibawa naik ke langit yang kedua. Sebagaimana yang kita bagi tahu, untuk melepasi setiap pintu langit itu, dia ada soal jawab. Ada malaikat yang jaga pintu langit. Tak boleh senang-senang nak lepas. Bahkan malaikat Jibril pun dia terpaksa minta kebenaran. Bila sampai di setiap pintu langit, malaikat Jibril akan minta kebenaran dengan cara mengetuk. Macam mana cara dia ketuk kita tak tahu. Kemudian malaikat yang menjaga pintu akan tanya, siapa itu? Malaikat Jibril pun jawab, aku Jibril. Adakah sesiapa bersama kamu? Bersama aku ialah Muhammad. Apakah dia sudah diutuskan? Ya, Muhammad sudah diutuskan. Barulah dibuka pintu langit, barulah boleh masuk. Setiap pintu langit itu macam itulah, ada sesi soal jawab. Apabila sampai ke langit yang kedua, dengan izin Allah, Nabi Muhammad ditemukan dengan dua orang Nabi, iaitu Nabi Isa bin Maryam dan juga Nabi Yahya bin Zakaria. Bila berjumpa, mereka ni ada berdialog sikit lah, sembang sekejap. Itu saja cerita di langit kedua. Lepas tu masuk langit yang ketiga. Jadi cerita kita sampai ke langit yang kedua. InsyaAllah malam ini masuk langit yang ketiga. Sebelum kita pergi ke langit yang ketiga, kita tengok dulu cerita tentang Nabi Yahya. Cerita tentang Nabi Isa kita tahu dah.
Sebab kita pernah kuliahkan cerita tentang Nabi Isa ni. Kuliah kita pun dah masuk internet. Sekarang nak tengok cerita tentang Nabi Yahya. Nabi Yahya ini, bagi orang putih, dia sebut sebagai John. Kalau orang putih nama John tu maksud dia Yahya lah tu. Orang Arab sebut Yahya, orang putih dia sebut John. Ataupun Yohanes, Johannes. Nabi Yahya ini, dia anak kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ialah orang yang bela mak Nabi Isa, iaitu Maryam. Masa Maryam ni tak tahu siapa nak jaga dia, buat undian di kalangan para pendeta Bani Israel. Bila cabut undi, hak penjagaan Maryam ini dapat kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun jaga Maryam. Kemudian Maryam lahirkan Nabi Isa. Dan Nabi Zakaria pula anak dia Nabi Yahya. Sekarang kita nak cerita tentang Nabi Yahya dulu. Dah kenal tokoh dia baru kita tahu. Nabi Yahya ni, dia hidup sezaman dengan Nabi Isa. Masa itu, raja yang memerintah Palestin ialah satu orang raja yang tak ikut perintah Tuhan. Nama raja ini ialah Herod. Nama pun Herod. Raja Herod ni, dia jatuh cinta dengan anak saudara dia. Jadi, dia nak kahwin dengan anak saudara dia yang bernama Herodia. Anak saudara dia pun jatuh cinta dekat dia juga, nak kahwin. Anak saudara nak kahwin dengan bapa saudara. Apabila cerita ini sampai kepada Nabi Yahya, Nabi John ni tadi, Nabi Yahya pun keluarkan fatwa. Dia kata kalau ikut undang-undang Musa, ikut kitab Taurat, tak boleh anak saudara berkahwin dengan bapa saudara. Jadi perkahwinan ni tak boleh dilangsungkan. Bila dengar macam itu, Raja Herod dengan anak saudara dia ni marah. Sebab mereka ni memang nak kahwin dah. Sedangkan mereka tahu dalam ajaran agama ketika itu tak boleh kahwin antara bapa saudara dengan anak saudara. Tapi nak kahwin juga sebab cinta. Cicak jatuh. Tak apa. Cicak pun nak dengar juga cerita Nabi Yahya. Okey, sambung cerita kita.